Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn whisper. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memberkati majlis pagi yang diberkati ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma rabbana zidna ilma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair ya arhamar rahimin. Pertama-tama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan hadirin hadirat muslimin yang muliakan Allah. Izinkan saya sedikit menyampaikan tazkirah pada pagi yang berbahagia ini kerana ketua eksekutif kita ada rombongan. Maka saya menggantikan pada tempat ini untuk kita sama-sama membincangkan mungkin persoalan yang penting berkaitan dengan ukhuwatul Islamiyah. Dan dalam ukhuwatul Islamiyah ini ada maratib dia. Ada tingkat, dan tingkat yang tertinggi itu adalah ukhuwatu al-anbiya. Persaudaraan di kalangan para nabi-nabi. Dan kalau kita buka dalam kitab sirah, dalam kisah yang sahih bagaimana sewaktu Nabi SAW di Taif, tatkala baginda telah dihalau oleh penduduk Taif dalam keadaan yang begitu hina. Lalu Allah memberikan pertolongan, suatu berita gembira yang disampaikan atau ia telah dititip oleh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhul Sirah. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan hamba-Nya dalam kesempitan, kesedihan. Di dalam kesempitan itu adanya lapang, dalam derita itu adanya bahagia. Cuma dari sudut kita melihat kebahagiaan dan kesempitan itu bergantung kepada nur dari iman seseorang. Lalu datanglah Adas, seorang yang berbangsa Nasrani, menghulurkan mangkuk yang berisi anggur. Apabila Rasulullah menjamah mangkuk itu, sebelum dia menyuap ke mulutnya, dia membaca Bismillah. Lalu terperanjat atau kaget Adas, lalu berkata, hazal kalam ma yaquluhu ahlul halil balad. Perkataan ini aku tidak pernah mendengarnya diucap oleh seseorang pun yang berada di negeri ini. Lalu Rasulullah pun menyedarilah seorang ataupun orang yang di hadapannya ini istimewa. Walaupun dia seorang yang hamba, belum dikenali, maka Rasulullah bertanya, min aina anta au min ayyi biladi anta? Dari manakah wahai tuan? Kamu dari manakah? Dari bandar kota manakah? Kerana kita tahu kota Makkah tu atau kota Taif tidak mempunyai ahli kitab. Mekah juga tidak mempunyai ahli kitab. Kerana ahli kitab itu hanya ada di Madinatul Munawwarah, di sekitar Syam dan Yaman. Itu Yaman pun tak ada. Yang Yaman itu telah dihalau dalam peperangan Ashabul Ukhdud. Apabila Rom telah memerangi habis-habisan dalam pembakaran Ashabul Ukhdud. Lalu Yahudi bertempiaran di seluruh pelosok menyelamatkan diri daripada dibakar dan dibunuh oleh kaum Nasrani akibat daripada dosa mereka membunuh Ashabul Ukhdud. Lalu apabila Nabi bertanya demikian, lalu Adas itu berkata, aku daripada Bilad Ninawa, iaitu sebuah tempat yang kita sebut sebagai di Mosul di Iraq.
Maka apabila dia berkata demikian, lalu Rasulullah berkata min qaryatir rajulis salih, iaitulah Yunusu atau Yunus bin Matta. Itulah sebuah kampung yang didiami di dalamnya seorang lelaki saleh yang bernama Yunus bin Matta. Maka lagi terkejutlah, ma yudrika, bagaimana kamu mendapat mengetahui di sana tempat tinggalku mempunyai seorang rasul yang bernama Yunus. Rupanya Adas ini melalui perjalanan yang jauh daripada Iraq itu, dia telah dijual sebagai seorang hamba sehinggalah dia dibeli oleh penduduk di kampung Taif, dan duduklah di situ merupakan satu pertemuan yang begitu bersejarah baginya. Lalu Nabi berkata dalam bahasa mudahnya, Nabi berkata bahawa zaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Dia, yakni Yunus itu ialah akhi, saudaraku, iaitu adik-beradikku. Kana nabiyyan, kerana Yunus itu adalah nabi dan aku juga adalah nabi. Maka faqabbala, lalu Nabi Adas memeluk Nabi, dan riwayat menyebut bukan saja memeluk, mencium kaki Nabi dan memeluk Islam. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah, jadi Nabi itu digambarkan dalam suatu perhubungan yang paling erat di antara hubungan bukan saja alaqah hablu minallah, hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Allah telah menghubungkan manusia di antara hati-hati mereka itu melalui persaudaraan. Lalu persaudaraan itu merupakan talian yang menghubungkan melalui akidah dan imaniyah yang meletakkan tingkat kehidupan ini terjalin dalam berbentuk ruhi, terbentuk dalam spiritual, di mana Nabi telah membuktikan bahawa daripada Nabi Adam AS dalam riwayat Abi Dzar yang dhaif, ia bertanya kepada Rasulullah, kam adadul anbiya, berapakah jumlah anbiya itu? Kata Rasulullah 124,000. Kam min adahim ar-rusul, berapakah bilangan mereka di kalangan rasul? Rasulullah berkata bilangannya ialah 313, ada riwayat 314 yang wajib kita hafal sebagai fardun ain, 25 rasul yang telah disebut secara qat'i. Jadi para nabi dan anbiya itu kesemuanya mereka itu bersaudara, dan inilah persaudaraan yang tertinggi yang telah dijalinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dunia ini penuh bermakna dari kemewahan, kekayaan yang kita miliki, bukan saja dari harta, bukan saja daripada keluarga, tetapi kita tergabung di dalam satu naungan yang lebih besar, iaitu Islam sebagai agama yang menaungkan semua manusia tanpa mengira lelaki dan perempuan, bangsa dan warna kulit, ras dan pangkat. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu, Nabi bersabda, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fi dunya wal akhirah, laisa baini wa bainahu nabiyyun. Sesungguhnya akulah manusia yang terutama, manusia yang tertinggi. Kalau kita lihat di dalam perlembagaan, bahawa yang di Pertuan Agong itu merupakan orang paling utama di dalam negara ini, dan tidak ada orang yang dapat mengatasi kedudukan YDPA itu dalam undang-undang. Dan kalau orang perempuan itu ialah Parmaisuri yang di Pertuan Agong. Manusia mencari tingkat dan kedudukan itu, bahawa kita lupa ana sayyidu, aku adalah sayyid, penghulu bagi seluruh manusia dan Nabi itu di akhirat kelak. Dan keletakan atau kelebihan, ketinggian yang diletakkan, yang disusun oleh Allah kepada Nabi kita, ana aula, akulah orang yang paling utama di kalangan manusia, di mana berbanding dengan Isa bin Maryam. Dan sesungguhnya antara jarakku dengan jarak Nabi Isa itu tidak ada lagi Nabi. Lalu Rasulullah memanjangkan bahawa al-anbiya'u ukhwatun atau ukhwatun li'allati. Sesungguhnya semua para anbiya itu, mereka kesemuanya adalah bersaudara. Daripada keturunan ke atas, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Walaupun ibu bapa mak mereka itu berbeza-beza, tetapi jalur daripada mereka itu
berasaskan kepada dinuhum wahid, agama mereka itu hanyalah satu, iaitulah Islam. Pernah ditanya kepada Rasulullah apakah agama Nabi Adam. Kemudian Rasulullah berjawab bahawa kesemua Nabi itu beragama Islam. Secara konsep menyeluruhnya. Walaupun ada agama Yahudi, Kristian, itulah agama yang melengkapkan dari ranting-ranting atau rambu-rambu daripada agama Islam. Jadi tuan-puan, kita dapat melihat bagaimana kukuhnya agama ini sampai ke saat ini dia berdiri dan bernafas di dalam dunia ini kerana persaudaraan agama ini bangunnya berdasar kepada persaudaraan itu yang dibina di atas kekuatan para nabi. Said Hawa telah menyebut tentang pentingnya ukhuwah ini, di mana kekuatan dan ketamadunan itu terkait dengan kekuatan sejauh mana perpaduan. Dan perpaduan itu kalau kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah, dia terkait dengan asabiyah. Dia terkait dengan bangsa dan asabiyah itu yang dikatakan bahawa persaudaraan itu. Jadi kekuatan kita dikias, kekuatan ahli keluarga sejauh mana keakraban, bersatu padu, toleransi, kerjasama antara adik-beradik. Kalau ikan seekor kepala tu boleh bagi, abang ambil ikan, ambil kepala, ni makan nasi sebuku dalam keluarga orang miskin, insyaAllah kita dapat melihat dan mereka akan hidup bahagia. Tapi kalau hak ni berebut kepala ayah, hak ni pula berebut paha ayah, hak ni nak sayak, bawa nak makan, nak balas, tak ada ayah mati, pakat nak bagi sako. Jadi kekuatan itu terletak pada sendinya yang bersifat ruhi. Maka ruhi itu telah Allah bina dalam kekuatan itu, dalam kekuatan ukhwatul Islamiyah. Dan ukhwat yang tertinggi itu ialah ukhwatul bainal anbiya, seperti yang saya telah sebutkan, sehingga Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam memperakukan kekuatan ukhuwah itu walaupun siapa pun mereka itu apabila Nabi dinuhum ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Hadirin tuan-puan rahmati Allah. Tingkat yang kedua ukhuwah yang terbina ialah ukhuwah bainal muhajirin wal ansar. Di waktu Rasulullah telah membina tapak-tapak negara, di waktu membangunkan sebuah negara yang baru dalam proses untuk membangunkan Daulatul Islamiyah, maka perkara yang pertama dibina itu ialah ukhuwatul Islamiyah. Selepas Rasulullah membina markas ataupun markas yang kita namakan sebagai masjid, yang merupakan pembinaan yang pertama yang menjadi asas kepada ketamadunan itu ialah pengabdian. Dan layaknya yang ada di muka bumi ini seperti mana Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama didirikan itu adalah Bakkah, iaitu Kaabah. Justru itulah bagaimana hebatnya. Saya pernah melihat bagaimana Tuan Guru Haji Ahmad Bukit Gading, di waktu dia nak buka pondok di Bukit Gading tu, saya waktu tu belajar dengan dia kitab-kitab Arab tu, kitab Nahu. Saya dengan dia bertalaki secara safahah, bersendirian saya dengan dia sebab tak ada api lagi. Yang adanya guna api pelita di pondok Bukit Gading. Tapi dia dirikan rumah dia tu hanya tapak, tetapi yang dia dirikan dulu masjid. Yang dia dirikan dalam pondok tu dulu masjid. Jadi saya ingat waktu dia berkata bahawa Nabi buat masjid dulu, baru buat rumah. Kerana asah kita nak ambil daripada tafa'u tabarruk, daripada pendekatan Nabi SAW. Hamba pun tak tahulah lagu mana kiyah ni. Lepas pada rombok masjid tu tak siap-siap tinggal hok seram itu je lah. Jadi tuan-puan rahmati Allah SWT, masjid itu merupakan perkara pertama Nabi, benda yang pertama. Nabi tak fikir rumah. Sebab rumah itu hanya suatu kediaman untuk tidur, makan, tanpa menafikan untuk menutup aurat. Tetapi kita mempunyai peranan yang lebih besar daripada keperluan hidup, iaitu memenuhi tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di manakah tempat manusia itu menyembah Allah? Jadi kalau kita staf di Kias tidak memberikan keutamaan untuk salat berjemaah hatta walau zuhur dan asar, itu mari kita sama-sama saling nasihat, mengajak kawan kita bila keluar bilik, jom kita pergi solat. Tidak saya kita berada sini memaparkan
kepada pelajar-pelajar, kita solat di bilik-bilik, hatta walaupun muslimat dengan izin. Sepatutnya kita mengimarahkan masjid. Apabila nak masuk di masjid itu, dipenuhi dengan pensyarah, kaki tangan kias, lelaki dan perempuan, sehingga pelajar tidak mempunyai ruang untuk solat kerana terlebih dahulu dipenuhi oleh staf-staf kita. Tetapi itulah lambang dari cermin saya dan cermin kita semua. Sebab Nabi bersabda, al-mu'minu mar'atul mu'min. Kita bercermin dari diri kita. Siapa yang kita berkawan dalam bi'ah persekitaran yang kita ada. Persoalan yang saya menyentuh tentang apa yang saya dan patut kita lakukan untuk jadi lebih baik. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah, di waktu Nabi datang pula ke kota Madinah, perkara yang pertama untuk menunjuk di mana tempat duduk Nabi dan masjid Nabi, Nabi tidak membina rumah. Bahkan Nabi menumpan di rumah Ayyubul Al-Ansari beberapa lama dan beberapa ketika sehinggalah masjid itu didirikan. Inilah makna keutamaan, tanpa menafikan rumah itu perlu. Tetapi keutamaannya masjid itu sebagai tempat beribadat. Manusia merasa gelisah, resah apabila dia tidak mempunyai tempat untuk dia salat dan mengabdikan diri. Walaupun dia mungkin tak selesa kemudian dengan tidak mempunyai rumah yang baik. Tetapi dalam pertembungan itu, maka Rasulullah menunjukkan suatu langkah politik yang berteraskan kepada ad-din sebagai cara hidup. Lalu dia menunjuk kepada kita bahawa membina masjid itu lebih utama dari membina rumah sendiri, tanpa menafikan rumah itu suatu keperluan. Lalu perkara yang kedua, Nabi membina sebuah asas kepada negara itu, ialah ukhuwah bainal Islamiyah. Lalu kita dapat lihat daripada kehidupan sahabat, seperti mana yang diriwayatkan dalam cerita Sa'ad bin Rabi' yang merupakan salah seorang daripada nuqaba, daripada 12 nuqaba yang telah berbai'ah dengan Nabi SAW. Dia telah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Oleh kerana Abdurrahman seorang yang muhajir, dalam keadaan kemiskinan dia meninggalkan, bukan dia miskin jiwa, tetapi dia miskin dari sebab meninggalkan kekayaan, harta kemewahannya, kerana dia merupakan seorang ahli korporat yang usahawan, yang kaya dan berjaya di kota Madinah, kota Mekah sebelumnya, dan tidak orang pernah menafikan tentang keusahawanan dan kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah mempergabungkan dia, menyatu dan mensaudarakan dia, ta'akhud di antara Abdurrahman bin Auf dengan Rabi'. Lalu apakah makna persaudaraan itu yang perlu diisi, yang perlu dipenuhi? Inilah yang menjadi persoalan yang sepatutnya kita sentiasa berfikir dan bagaimana kita berusaha untuk memenuhinya. Bukan makna dalam bentuk slogan dan retorik kita bersaudara, tetapi sunyi daripada pengisian-pengisian sehingga kita tidak dapat merasai kenikmatan dan keindahan yang telah disebut oleh Syekhul Islam Al-Qaradawi, bahawa nikmat ukhuwah itu ialah nikmat ketiga ba'dal iman wal Islam. Kata dalam buku dia bahawa nikmat ukhuwah itulah yang menjadi nikmat yang ketiga selepas nikmat iman dan Islam, atau nikmat hidayat itu ialah kehidupan bangsa atau ummah Islam itu. Mereka itu telah tersatu di dalam suatu ikatan, iaitulah alaqah al-imaniyah. Lalu Rabi' membawa balik Abdurrahman dan menetapkan di rumahnya. Selepas berdialog makan malam, sebelum mereka tidur atau sebelum mereka memulakan kehidupan besok hari sebagai seorang yang telah dipersaudarakan. Sedang Abdurrahman bin Auf, ibunya berbeza, ayahnya berbeza. Mereka bukanlah dikatakan saudara seibu sebapa. Bahkan mereka itulah kali pertama mereka berkenalan dalam tempoh beberapa bulan itu. Tetapi Abdurrahman telah meletakkan iman itu, menandingi dari segala-galanya. Maka dia melihat dari sudut iman. Dia tidak melihat daripada kepentingan duniawi yang sempit. Lalu dia telah menjadi seorang yang merdeka. Di waktu dia mampu melakukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang mempunyai iman yang sempurna. Lalu dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, li zaujan fakhtar ayyuhuma syi'ta,
utalliquha, aku mempunyai 2 isteri, maka pilihlah di antara salah satu dari isteri yang kau kenal, yang kau sukai. Aku talak dia, habis edah kau berkahwinlah kepadanya. Tidak ada Piramli berkata, siapa dia tak saya bini, woi. Ya, perkara yang paling utama, dan saya tak tahulah bagaimana muslimat kalau dengar perkataan itu, saya rasa bukan guli bating lah. Tahu bik kot nela-nela. Nah, bagaimana cinta saya boleh dijual beli dengan, ataupun kau meletakkan saya dalam keadaan itu. Abang tak tanya saya nak kedok dia atau tak sedia. Panjanglah ceritanya. Tetapi itu tidak berlaku dan tidak ada satu pun kita dapat meriwayatkan isteri saat ini orang yang beriman melakukan suatu tindakan yang memprotes dan mengkritik apa yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'. Pilihlah, kalau kita ambil hak kita nak dulu, dia mau ambil hak ni lah. Itu pun kita telah tidak mencapai tahap iman. Kerana tahap iman itu kita boleh berikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inilah satu hal yang saya bercakap dari mimbar ini atau daripada restroom ini. Satu hal yang sebenarnya kita sendiri tak mampu nak melakukan kecuali bertawakallah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kerana mudah-mudahan Allah membimbing kekuatan itu untuk kita sentiasa memberikan apa yang kita paling sayang dalam hidup kita, masa kita, kemampuan kita, harta kita, pangkat kita, kita berikan dia kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Abdul Rahman berkata, tidak ada hajatku kepada isterimu. Ini juga kerana berlakunya tabadul, berlakunya ta'awun ataupun berlakunya hubungan daripada orang yang memenuhi iman dan orang yang beriman. Maka tidak ada di antara dua orang ini saling mengambil kesempatan menindas ataupun mengambil hak dan sebagainya. Lalu dengan penuh sopan Abdul Rahman menolak. Kerana ia tahu bahawa kedudukan isteri itu sesuatu yang sangat istimewa di sisi seorang suami. Lalu dia katakan bahawa kamu tahu aku adalah orang yang di antara paling kaya di kalangan Ansar. Maka kalau kita agak waktu bik gerak lah, waktu beri tanah Kota Baru, tanah ada pula dinilai Puri, tanah pula ada tempat-tempat strategik, ada pula gudang-gudang di Tunjung. Kalau kita tahu akak orang ni, biasanya kita ada tanah di Perala, tanah di Jeli. Hak kena turun naik boya dulu. Lepas tu dah tunjuk kat orang, hak jauh-jauh lah nak beri kat orang ni, hak dekat-dekat tu kita saya. Dia kata, qasamtu baini wa bainaka nisfan. Aku akan bahagikan harta ini kepadamu 1/2 daripada harta itu. Allahumma. Inilah suatu simbol daripada kehidupan seorang yang memaknai tentang makna ukhuwatul Islamiyah. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, sebab tu kita meletakkan bahawa erti persaudaraan inilah perlambangan-perlambangan ataupun ukuran yang menjadi mi'yar, yang menjadi ukuran yang meletakkan kita ini di mana. Jika kita tidak meletakkan ini di mana, maka kita sentiasa merasakan diri kita sentiasa terbaik, cukup telah apa yang kita telah capai, kerana kita tidak mempunyai model kelas yang pertama yang telah dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memaknai makna ukhuwah. Sebab itu saya dan kita semua mari mengagumi perkataan Le Bon, dia orang France, dalam buku dia Tamadun Bangsa. Dia mengatakan bahawa orang yang paling ramai dalam dunia sahabat ini adalah Muhammad. Walaupun dia orientalis. Sebab sahabat Nabi itu 124,000. Dan tidak ada seorang pun dia pernah kenal dalam dunia ni yang orang panggil nama dia tu sahabat. Kita macam-macam lah saing dan sebagainya. Yang ada itu Hawariyun, baik Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi lain tergolong di dalam penolongnya Al-Hawariyun. Setiap Nabi itu ada Hawariyun. Maka Hawariyun aku itu adalah Ansar itu. Tetapi Rasulullah telah membuka suatu lanskap, satu makna konsep yang universal yang telah menjadi model yang terbaik disebut oleh Said Qutb. Jilul Quran itu adalah bangsa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan beriman dengan Nabi SAW itu dinamakan sahabat. Maka Nabi meletakkan kiri kanan dia, baik Abu Bakar, baik Umar, yang orang bangsawan itu, ataupun Suhaib Ar-Rumi itu dari Rom, Bilal bin Rabah itu hitam daripada bangsa Habsyah. Mereka itu adalah satu bangsa dari dalam konteks sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan berdasarkan kepada takwa, dan Nabi telah menghubungkan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka itu dengan makna yang lebih besar, yang khususi kepada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, dan tidak akan ada lagi, kata Said Qutb, bangsa ataupun tamadun yang akan melahirkan seramai itu, sebanyak itu, sejumlah itu, iaitu orang yang berkelas pertama di dalam dunia ini berkumpul pada satu zaman. Orang yang berkelas pertama dalam dunia ini menandingi kurun sahabat yang kita sebut sebagai khairul kurun. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sebab itulah mari kita tuan-puan memahami bahawa pintu syurga itu mudah untuk dimasuki, tetapi tidak semudah yang kita sangkakan. Kerana ada banyak syarat yang perlu kita lepasi. Di antaranya kata Nabi atau sabda Nabi, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kamu, demi Allah yang nyawaku di dalam genggamannya, tidaklah kamu memasuki syurga sehingga kamu beriman. Kerana iman itu, Islam itu syarat miftah kepada jannah. Namun walaupun seorang itu beriman, tetapi iman itu yang sempurna, kerana al-iman pada tahapnya itu yazidu wa yanqus. Iman itu turun naik, kuat dan lemah. Orang itu berkadar dengan imannya. Sebab itu kita akan jumpa hadis bahawa ar-rajulu, seorang lelaki itu diuji di atas ala qadri imanihi. Dia diuji menurut kadar daripada imannya. Maka jika iman dia tebal, kuat, maka ujian dia berat, seperti mana asyadul bala'i al-anbiya'u. Seberat bala itu, ujian adalah Nabi ataupun Anbiya alaihimussalam. Maka iman itu yang sempurna itu, dan tidak kamu beriman hatta tahabu, sehingga kita berjaya meletakkan cinta, kasih sayang kita sesama saudara kita se-Islam, saudara kita sesama seagama. Jadi kesempurnaan itu tertakluk, kerana itulah para ulama telah menggariskan bahawa untuk kita menyempurnakan persaudaraan kita berdasarkan persaudaraan Islam, kita mesti memenuhi 3 syarat. Kita mesti memenuhi 3 syarat di atas berdasarkan kehendak ayat innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya rukun dan sendi-sendi kepada pergaulan atau sendi kepada persaudaraan itu ialah mempunyai sendi yang kuat, iaitulah takwa kepada Allah. Justru itulah ataupun ikhwatul imaniyah yang dibina di atas asas itulah yang menjadikan kekuatan kepada kekuatan umat Islam. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia telah pernah menyebut, saya cari buku tu tak tahu duk mana buku tu, tapi saya bacalah buku Ikhwatul Islamiyah ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dia telah menukilkan satu cerita tu, saya pun tak pernah temu cerita tu sebab dia tidak sebut peperangan itu, tetapi ada dalam kitab tu dia menyebut bahawa dalam satu peperangan tentera Islam menghadapi musuh, yang mana musuh itu berada, mereka terpaksa menyeberangi sungai, sebatan sungai. Sedang musuh berada di sebelah sana, sedang menunggu pada tempat-tempat yang tinggi, lalu mereka menyeberang sungai tersebut. Maka bila nak jemerai ni, mereka mengikatlah pinggang ataupun mangkuk-mangkuk pinggang yang mereka ada tu di tubuh-tubuh mereka. Lalu di waktu menyeberang itu, salah seorang daripada tentera itu telah terjatuh mangkuknya, tabak. Mangkuknya, kalau kita askar dia ada cawai kan? Dia ada cawai tempat dia minum besi tu. Maka bila jatuh terlucut dari ikatan pinggangnya, dia berkata, "Tawaki, tawaki, mangkukku, mangkukku." Maka dalam beberapa ketika tentera Islam berebut-rebut menyelam
untuk menyelamatkan atau mengambil mangkuk yang tenggelam itu sehingga air itu keruh. Tengok babak supaya kekeli lah. Babak kekeli. Menyulai. Maka seorang daripada mereka mengangkat mangkuk itu dalam kita kata dalam tangan-tangan yang demo. Tentera musuh menyaksikan dari atas mengenai apa yang sedang berlaku di bawah sana. Maka panglima perang mereka berkata, jika mangkuk mereka itu pun jatuh, itu berebut-rebut diselamatkan, makakah mungkin kita akan berdepan dengan orang ini, dengan tentera ini, jika kita menyakiti salah seorang daripada mereka? Tentunya mereka akan tidak melepaskan kita sehingga mereka mati kesemuanya. Maka mereka mengambil langkah untuk berundur daripada tidak bertempur dengan tentera itu kerana pertolongan Allah di atas kekuatan persaudaraan itu. Jadi ini tuan-puan dan rahmati Allah yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi bahawa kita sebut persaudaraan ukhuwah itu ialah kita muk dengan ayah, seperti mana kita satu darah satu talian. Allah telah menjadikan suatu makna yang balarah mendalam untuk memindahkan bahawa kita tidak sahaja bersaudara dari talian qarabah dan nasab, tetapi ada lagi persaudaraan yang dihubungkan dari besarnya hubungan itu kerana dia satu naungan yang besar, yang universal, supaya manusia itu terhubung bukan saja qarabah dan tali darah, ada satu lagi tali din, tali iman. Apabila orang itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia telah menghubungkan satu tali daripada bangsa umat Islam ini, suatu persaudaraan yang tidak boleh orang itu mencabutnya. Sesiapa yang mencabutnya, mabaddala dinahu faqtuluh. Yusuf Qaradawi juga menyebut bahawa siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Di antara sebab kenapa dia dibunuh ialah kerana dia telah menukar haluan hidupnya dengan memilih haluan orang mukmin, dengan memilih haluan kepada orang-orang kafir. Maka dia tidak lagi meletakkan walak kepada orang-orang Islam, bahkan dia mawaddah, dia meletakkan cinta dan kasih sayangnya kepada suatu bangsa yang kufur kepada Allah. Dan ini tidak boleh diterima kerana dia merupakan suatu hal yang dia telah menceroboh dan mengkhianati ikatan setia seorang yang berakidah Islamiah itu. Dia berjanji hidup dan mati di atas kebenaran Islam itu untuk mereka sama-sama membawa kehidupan ini menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asas yang pertama yang digariskan oleh beliau itu ialah menyucikan niat itu ialah kerana Allah. Dalam erti kata man ahabba lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi, ya, faqad istakmala al-iman. Bahawa kita mesti meletakkan bahawa man ahabba lillah, sesiapa yang telah menyintai kerana Allah dan dia membenci juga kerana Allah. Dia tidak benci seseorang itu kecuali kerana Allah. Dan dia tidak juga sayang itu juga kerana Allah, bukan kerana pangkatnya. Pak saudara kita duduk di peralan, tak berapa nak ngaku pak saudara, menggunakan kita bawa taksi. Tapi dak 20 pupu pula alik pak tiri. Nak duduk di Kuala Jepun tu kerana Datuk Tan Sri, kita ngaku tu pak darama tu. Biasalah. Sebab itu tidak ada hadis lah, seburuk-buruk kenduri kita ajak orang yang besar, kita tinggal orang miskin. Kerana manusia itu mempunyai hawa dan syahwat, ada kekuatan dan ada kelemahan dari sudut pertimbangan dan biasnya. Lalu manusia dibimbing oleh iman, maka dia dapat melihat dari iman itu yang melepaskan dirinya daripada kepentingan sempit, pangkat, kedudukan, kecuali dia melihat kepada ketakwaan dia kepada Allah. Maka mari kita meletakkan asas bahawa kita memberi itu kerana Allah. Dan kalau kita tidak memberi itu pun kerana Allah, faqad istakmala al-iman, maka yang paling penting ialah kita nak memenangi iman. Lalu diriwayatkan satu kisah yang menarik daripada hadis yang sahih, anna rajula zara akha. Abu Hurairah meriwayatkan daripada sahih Muslim, seorang laki-laki zara akha,
dia telah menziarahi saudaranya fi quryatin ukhra, pada kampung mukim yang satu lagi. Maka Allah melihat apa yang sedang dilakukan oleh hamba Allah ini untuk istizhar, menzahirkan daripada makna itu dari sudut alam malakut, supaya kita beriman malaikat dosa dan pahala, bagaimana wujudnya malaikat doa, bagaimana wujudnya redha dan rahmat Allah terhadap perbuatan ini. Maka diistizharkan, dizahirkan alam-alam malakut ini dengan malaikat dosa pahalanya di dalam perbuatan mukmin yang diriwayatkan dari hadis. Lalu satu kisah yang telah dipaparkan untuk menjadi pedoman kita, seorang saudara telah menziarahi kawan sahabatnya di satu kampung yang lain. Lalu berupalah malaikat itu di atas rupa seorang laki-laki, menemuinya, bertanya, aina turidu? Qala uridu akhalli fi hazil qaryati. Kemana wahai saudara tempat yang kamu ingin tuju? Lalu ia berkata, aku ingin menuju kepada kampung di sebelah itu menziarahi saudaraku ataupun sahabatku. Lalu dia bertanya bahawa hal laka alaihi min ni'matin turubbuha, apakah kamu menziarahinya kerana adanya kepentingan-kepentingan ataupun ada sebab yang tertentu? Kita kalau orang besar sakit, kita pergi ziarah. Kalau tukar kebun kita sakit, kita tak boleh masuk bak, tubik wak, pakai cimani, masuk pula. Tapi kalau orang besar, kita pergi melawat. Kalau orang kenamaan, kita pergi ziarah. Sedangkan kalau orang yang lemah dan tidak mempunyai kedudukan itu, kita tidak pergi menziarahi. Kerana tujuan yang yang tersulam daripada tujuan-tujuan itu ialah ada perkara duniawi. Saya berpesan pada diri saya supaya kita menyucikan daripada tujuan aku gini, supaya kita berlaku adil kepada saudara kita kaya miskin, itu hanyalah takwa ia kepada Allah. Tetapi itulah kita lihat daripada sebahagian fenomena di mana kalau orang besar itu mereka dia pergi, kalau kenduri rumah orang besar itu kita pergi, kalau kenduri rumah orang miskin itu kita tak pergi. Maka inilah yang ingin dipaparkan oleh Allah, bertanya kepada lelaki ini, adakah kamu mempunyai kepentingan yang lain? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali cintaku kepadanya. Qala fa inni rasul ilaik. Ketahuilah olehmu bahawa aku malaikat yang diutuskan Allah untuk memberitahumu bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Sesungguhnya cinta Allah terhadapmu telah memenuhimu atau telah kau menangi seperti mana kau telah menyintai saudaramu. Inilah pembalasan Allah jika kita memberikan kerana Allah. Jadi di atas kesempatan itu, tuan-puan dan rahmati Allah, iaitu yang saya mampu saya berikan, bahawa mari kita memperkasakan tentang makna ukhuwah Islamiah yang kita berada bukan saja atas nama staf warga Kias, tetapi ada tuntutan dari hubungan kita melalui tali akidah dan iman, iaitulah memenuhi tanggungjawab sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk memenuhi tanggungjawab kita sebagai ukhuwatul Islamiyah. Maka membantu di kalangan kita, saling mengunjuki perkara yang baik, kemudian saling mendokong di kalangan kita yang lemah, dibantu yang kuat, yang miskin dibantu yang kaya, yang jahil itu diberikan ilmu sehingga alim, sehingga tidak adalah kita kecuali kita memenuhi mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ini ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Sebagai pengumuman daripada pihak HAP, sepatutnya Dr. Lina Malini akan memberikan pengumuman penting pada hari ini, tetapi beliau ada kematian bapa saudara dia pada pagi ini, telah mewakilkan saya kita ucap takziah lah kepada keluarga Al-Fadilah Al-Ustazah Dr. Lina Malini yang baru kematian bapa saudara dia pada pagi tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Jadi pengumuman daripada bahagian hal ehwal pelajar dan alumni Kias yang akan menganjurkan program Karnival Kerjaya graduan bersama dengan Perkeso dijadualkan pada hari 21 September, yakni hari Rabu,
jam 9 pagi sampai 5 petang di Dewan Johor Kias. Di antara program yang dianjurkan bersama unit alumni Kias dengan pihak Perkesun Negeri Kelantan ialah bertujuan untuk meningkatkan kadar penempatan pekerjaan graduan dengan menyediakan peluang kerjaya dan meningkatkan kebolehpasaran dalam kalangan graduan, khususnya graduan Kias. Jadi program ini dia akan melibatkan penyertaan 10 agensi yang menyediakan pekerjaan daripada syarikat swasta yang akan mengadakan sesi temu duga terbuka walk-in interview pada hari tersebut bermula 9 hingga ke 5 petang pada 21 September tu. Maknanya minggu depan nak. Hari ni 12 ya, minggu depan nak. Pada minggu depan, minggu terakhir lah. Minggu terakhir pengajian. Selain itu, HAP memohon ke semua pencara ketua jabatan turut meruar-ruarkan, menghebohkan dan mensebarluaskan kepada para graduan Kias di tahun akhir, kalau boleh pelajar-pelajar kita dalam kelas, supaya mereka juga boleh menyampaikan, menjadi lidah kepada lidah menyampaikan temu duga terbuka ini. Dan kita harap dia salah satu daripada usaha untuk menempatkan pelajar kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengannya. Moga kita menjayakan program ini, terutamanya memberi maklum kepada pelajar-pelajar yang tahu akhir, yang telah dan juga yang ataupun yang belum mendapat pekerjaan supaya hadir ke Kias untuk temuduga terus daripada syarikat yang hadir itu untuk mendapat pekerjaan tersebut, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah. Naktafi hadzal bil qadri atau naktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa syukran jazilan li husni istima'ikum. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.